Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pelajar dan juga para penonton sekalian. Kita teruskan pembelajaran kita dengan bab yang ketujuh, iaitu geometri koordinat. Dan dalam siri video kali ini kita akan mempelajari satu konsep, iaitu luas poligon. Okey, kita teruskan pembelajaran kita untuk bab yang ketujuh, geometri koordinat ni. Dalam siri ini kita akan mempelajari tentang luas poligon. Okey. Jadi Amir tahu apa yang dikatakan poligon? Poligon tu yang bentuk-bentuk geometri tu kan, juga kan? Ya betul segitiga, segi empat, segi lima, semua itulah Okey. Jadi poligon yang terkecil ialah segitiga. Okey. Jadi kita nak belajar tentang apa? Kita nak belajar tentang luas segitiga lah. Okey. Baik, kalau kita sebut tentang luas segitiga selalunya kita akan ingat dengan formula apa? Setengah kali tapak kali tinggi, kan? Betul juga, betul. Okey. Sebenarnya nak dapatkan luas segitiga ini, bukan itu saja formula dia tau dia ada lagi formula-formula yang lain sebenarnya. Okey. Jadi hari ini kita akan mempelajari satu rumus yang baru untuk menentukan luas segitiga ini. Dan rumus ini merupakan rumus yang Amir tak pernah tengok sebelum ni. Oh, menarik juga mesti menarik Okey, jom Okey, cikgu. Baik. Di sini cikgu mulakan dengan contoh sebuah segitiga lah. Okey, segitiga ni cikgu lukiskan di atas paksi X, paksi Y ataupun di atas kertas graf Okey, rumus yang akan kita pelajari ni dia memerlukan apa tau? Dia memerlukan koordinat bucu-bucu segitiga ni. Jadi sebagai langkah permulaan kita mesti tentukan dulu bucu-bucu segitiga ni Okey, ini bucu yang pertama kita labelkan sebagai P, koordinat dia 1, 3. Jadi 1, 3 ni Amir tengoklah pada paksi X, paksi Y ni kedudukan dia Okey. Kemudian bucu ni adalah bucu Q, koordinat dia 5, 1, dan satu lagi lah bucu R, koordinat dia 6, 7. Okey. Baik, untuk menggunakan rumus ini, luas segitiga PQR, okey, macam mana tahu rumus dia? Dia dimulakan dengan 1/2, kemudian Amir letakkan satu palang di sini. Okey. Kemudian kita akan susun bucu-bucu ini mengikut susunan lawan jam. Okey, kita mulakan dengan P, kemudian kita ikuti dengan Q, kemudian diikuti dengan R, kemudian dia akan kembali semula ke P. Nampak pola dia? Okey juga, okey. Jadi kita akan senaraikan di sini P, Q, R dan kembali semula ke P. Macam tu Cikgu, ni rumus apa ni, cikgu? Itulah cikgu kata tadi rumus ni Amir tak pernah tengok Baik, kita tengok P. Koordinat P ialah 1, 3 kan. Jadi kita tulis secara ke bawah macam ni 1, 3. Koordinat Q ialah 5, 1. Kita tulis sebagai 5, 1 ke bawah Begitulah juga dengan R. Dan jangan lupa kembali semula ke P itu cara kita tulis Kemudian kita tutup dengan garis palang lagi satu sini. Macam tu. Boleh Okey, cikgu, boleh. Okey, seterusnya okey, sama dengan 1/2, kemudian garis palang. Kemudian kita buat kurungan dulu tau. Kurungan tolak dengan suatu kurungan di sini. Tutup dengan garis palang tu. Okey, Amir buat kurungan ni dulu baru isikan apa yang nak diisi dalam kurungan ni. Okey. Dalam kurungan yang pertama ni kita akan isi dengan apa tau? Kita akan isi dengan hasil tambah darab silang ke kanan. Maksudnya macam ni 1 darab 1. Nampak darab silang ke kanan kan? 1 darab 1, 1 tambah 5 darab 7, 35 tambah 6 darab 3, 18. Nampak hasil tambah darab silang ke kanan. Kemudian dalam kurungan yang kedua ni hasil tambah darab silang ke kiri pula. Jadi 5 kali 3 15, 6 kali 1 6 tambah 1 kali 7 7. Macam tu. Boleh faham? Oh, unik juga formula ni. Itulah. Macam mana, okey Okey juga. Baik, terusnya di sini kita ringkaskan je lah. Ambil kalkulator kita ringkaskan, okey, dan akhirnya kita dapat 1/2
garis palang 26. Okey. Amir, garis palang ini sebenarnya ini adalah modulus. Amir pernah dengar tak yang kita pernah belajar dulu bab 1 tu, modulus, iaitu nilai mutlak. Oh, yang semua nilai tu positif tu cikgu Betul. Ingat pun Okey. Jadi maksudnya modulus 26 ialah 26 lah. Jadi 1/2 darab dengan 26. Jadi dapatlah 13 unit persegi. Inilah dia luas segitiga ni. Oh, macam senang je cikgu Itulah. Tak susah sangat sebenarnya. Cikgu Amir nak tanya sikit. Macam mana cikgu kalau Amir buat P, R, Q, P, dia jadi macam mana cikgu Uish, bagus soalan kamu tu cikgu baru nak bincang hal ni Okey. Bagus. Okey, apabila Amir susun mengikut arah jam apa yang akan berlaku nanti Amir akan dapat di sini ialah negatif 26. Nampak? Tapi disebabkan ada tanda modulus ni, modulus negatif 26 akan sama dengan 26 jugalah. Nampak sebab modulus ini maksudnya semua nilai akan positif kan? Okey cikgu, okey. Jadi akhirnya kita akan dapat 13 unit persegi juga, sama satu lagi kan ini kan luas bila luas dia merupakan suatu entiti yang mesti dinyatakan dalam positif, betul tak? Betul cikgu, betul. Macam mana? Okey. Okey cikgu, okey. Menarik. Okey kita teruskan pembelajaran kita dengan mencari luas sisi 4 pula Okey, jadi kita perlukan sisi 4 di sini sebagai contoh Okey, macam tadi juga kita perlukan apa tau? Kita perlukan koordinat setiap bucu sisi 4 ni. Tu dia. Okey, jadi sekarang kita nak kira luas sisi 4 ni dia pola dia sama macam kita buat segitiga tadi Okey, dimulakan dengan apa? Dengan 1/2. Dia mesti 1/2 di sini Okey, letakkan apa? Letakkan garis palang Okey, kemudian kita susun susun ikut lawan jam Okey, kita mulakan dengan A, lepas AB lepas BC, lepas CD. Jangan lupa kembali semula ke A. Macam tu Okey, jadi adakah kita mesti mula dengan A? Tidak kita boleh mula mana-mana asalkan di situ kita bermula, di situ berakhir Okey, kemudian kita senaraikan di sini. Koordinat A negatif 3, 3. Koordinat B negatif 2, 1. C, D, A. Okey, boleh Boleh ke? Okey, kemudian kita tutup dengan palang ni. Okey seterusnya langkah yang kedua. Okey, buat garis palang dan buat dulu sangka burung. Okey, macam yang cikgu tunjuk tu kemudian baru kita isi dengan burung-burung dia. Okey. Baik, dalam sangka yang pertama ni nak isi apa? Hasil tambah darab silang ke kanan. Negatif 3 darab 1, negatif 3 tambah negatif 2 darab kosong, kosong tambah 3 darab 4, 12 tambah 4 darab 3, 12. Macam itulah hasil tambah darab silang ke kanan. Kemudian tolak, mesti tolak di sini. Okey, sangka burung yang kedua ni kita nak isi apa? Hasil tambah darab silang ke kiri Okey, negatif 2 darab 3, 3 darab 1 tambah 4 darab kosong tambah negatif 3 darab 4. Seterusnya kita ringkaskan di sini. Di sini dah jadi lebih mudah Okey, ambil kalkulator je Okey. Baik, situ ialah 21 tolak negatif 15. Okey, 1/2 darabkan dengan modulus 36. Dan akhirnya kita dapat luas segitiga ni ialah 18 unit persegi. Macam mana okey Okey juga, boleh juga. Okey seterusnya kita lihat beberapa contoh soalan Contoh soalan yang pertama ni diberikan di sini koordinat A, B dan C ialah bucu-bucu sebuah segitiga. Cari nilai-nilai H jika luas segitiga ABC ni ialah 12 unit. Macam mana tu baik, di sini kita lakarkan dululah segitiga ni kemudian kita tuliskan koordinat bucu-bucu segitiga ini A, B dan juga C. Okey diberikan di sini luas dia ialah 12 unit. Okey, kita gunakan rumus luas tadi kita mulakan dengan 1/2, kemudian modulus, susun mengikut arah lawan jam. Okey, A, B, C,
kembali semula ke A. Okey. Kemudian diberikan di sini luasnya ialah 12 unit. Jadi kita tulis sama dengan 12. Okey, seterusnya kita senaraikan koordinat A 12, koordinat B 78, koordinat C H negatif 10, dan kembali semula ke koordinat A iaitu 1, 2. Okey. Seterusnya kita buat kurungan dulu buat kurungan siap-siap dulu macam ni, dan kemudian di sini cikgu tulis sama dengan 24. Macam mana dapat 24 ni? Ni ni 1/2 tadi kan. 2 ni darab silang ke kanan jadi 2 darab dengan 12 dapat 24. Macam itulah. Okey juga, okey. Okey seterusnya kita lengkapkan kurungan yang pertama ni jadi nak lengkapkan dengan apa? Kurungan pertama ni adalah untuk hasil tambah darab silang ke kanan jadi 1 darab dengan 8 tambah dengan 7 darab negatif 10 tambah dengan H darab 2, maka kita dapat tulis seperti inilah. Okey. Kemudian kurungan yang kedua pula hasil tambah darab silang ke kiri, 7 darab 2 H darab 8 tambah dengan 1 darab negatif 10, maka kita boleh tulis seperti ini. Boleh Okey cikgu, boleh cikgu. Okey, kemudian kita ringkaskanlah. Ringkaskan, akhirnya kita dapat tulis seperti ini. Okey, di sini Amir kena ingat balik tentang fungsi nilai mutlak ataupun nilai mutlak yang pernah cikgu bincangkan dalam bab yang pertama dulu. Jadi bila kita nak buang tanda modulus ni ada cara dia Okey, jadi bila kita nak buang tanda modulus ni kita kena tulis sebagai negatif 66 tolak 6H sama dengan 24 ataupun negatif 66 tolak 6H sama dengan negatif 24. Jadi maksudnya kita kena tulis dua keadaan inilah, satu positif satu negatif apabila kita nak buang tanda modulus tu. Boleh Okey. Maka di sini dapatlah nilai H negatif 15 dan satu lagi kita dapat nilai H sama dengan negatif 7. Jadi maksudnya ada dua nilai H yang kita akan peroleh ini. Oh cikgu, patutlah soalan ni dia kata cari nilai-nilai H cikgu maksudnya ada lebih daripada satu lah. Bijak pun Amir. Betul betul. Okey kita lihat contoh yang kedua soalannya ialah tunjukkan bahawa P, Q, R dan S adalah segaris. Macam mana nak buat ni? Dia kata segaris kita lakarkan dulu garis lurus ni dan kita labelkan di mana titik P, Q, R dan S tu. P, Q, R, S ni membentuk satu poligon ke ini garis lurus lah cikgu. Poligon tak ada bentuk segi empat pun. Betul apa yang kata tu kalau kita kata macam ni boleh tak P, Q, R, S ni kita andaikan sebagai satu poligon dan luas poligon ini sama dengan kosong. Boleh tak? Betul juga cikgu Okey jadi sekarang ni kita gunakan luas poligon. Kita cari luas poligon P, Q, R, S dan kita pastikan dia dapat sama dengan kosong. Kalau dia dapat sama dengan kosong maka terjawablah soalan ni. Betul tak betul cikgu. Bijak cikgu Tengok orang lah Okey kita teruskan kita cari luas P, Q, R, S ni Okey sekarang kita cari luas P, Q, R, S ni kita mulakan dengan 1/2 garis palang P, Q, R, S kembali semula ke P. Sekarang kita tuliskan koordinat P 01, Q 14, R 27, S 310 dan juga P 01. Seterusnya 1/2 garis palang kita tuliskan kurungan dulu. Okey, kemudian kurungan yang pertama kita letakkan hasil tambah darab silang ke kanan. Okey, kemudian tolakkan dengan hasil tambah darab silang ke kiri. Okey, dan kita ringkaskan. Akhirnya kita dapat luas PQRS sama dengan kosong. Jadi ini membuktikan bahawa PQRS adalah segaris. Macam ni, okey Okey cikgu, okey. Cikgu bijak Cikgu bijak. Okey sampai di sini dulu siri pembelajaran kita dalam siri video kali ini Kita jumpa lagi dalam siri video yang seterusnya selepas ini. Okey Okey cikgu, terima kasih cikgu.
Okey, sama-sama Mek.